Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Dana syarikat judi akaun individu syarikat bernilai 40 juta dibeku. Shah Alam, sejumlah 40 juta akaun bernilai 4 juta nilai akaun individu dan syarikat dibeku berhubungan siasatan pemberian rasuah oleh syarikat perjudian kepada beberapa orang kenamaan baru-baru ini. Memetik laporan sumber utusan Malaysia, tindakan itu diambil Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia susulan tangkapan 13 individu termasuk Tan Sri dan Datuk Sri yang dijalankan sebelum ini. Sumber memberitahu SPRM sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di negara jiran dan sebuah negara Eropah sejak seminggu lalu. Nama individu tersebut mungkin akan didedahkan sekiranya masih enggan tampil membantu siasatan. Pelbagai alasan remeh diberikan termasuk perlu berada di luar negara kerana menghadiri mesyuarat. SPRM mungkin meminta bantuan polis antarabangsa Interpol untuk kesan mereka sekiranya mereka masih enggan pulang. Katanya setakat ini tangkapan turut melibatkan seorang pengendali syarikat operator judi di Pulau Pinang. Suspek berumur 60 tahun itu direman 3 hari untuk siasatan lanjut berkaitan kes tersebut. Tangkapan individu terbabit menjadikan seramai 14 individu yang diberkas setakat ini. Nah tuan-tuan, kita mengetahui bahawa judi haram antara perkara yang judi itu dah haram lah. Tapi judi tidak berlesen ini adalah antara perkara yang sangat prevalent sekarang ini berlaku di dalam negara kita. Perkara ini amat besar dan juga mengancam. Terutama bila kita bercerita tentang judi yang berlesen ini, sekurang-kurangnya kita boleh regulate daripada segi di mana mereka, siapa yang terlibat dan sebagainya kita boleh letak. Orang Islam tidak boleh masuk dalam premis tersebut. Ada orang jaga. Tapi bila kita bercakap tentang judi online, judi yang secara tidak berlesen ini, anybody can download apa benda daripada apps ini dan boleh guna tanpa boleh dikesan. Kita boleh cuba sekat, tetapi benda itu bukan semudah yang kita sangka. Dia banyak website yang kita boleh sekat, banyak je cara untuk nak lepas daripada perkara-perkara tersebut. It boils down, dia bergantung akhirnya kepada individu di dalam negara itu sendiri. Tetapi berbalik kepada cerita dana judi itu tuan-tuan. Kita kata ada dana judi tersebut untuk nak melindungi mereka daripada ditangkap dan sebagainya. Terutama sewaktu Menteri KDN sebelum ini, maka ada di antara mereka menawarkan dana-dana bantuan di dalam pilihan raya yang sebelum ini demi untuk nak menjaga. Tuan-tuan, kita kena ingat macam ni. Tuan-tuan ingat bila akaun bersatu tu dibeku, diorang heran ke? Kan? Bila akaun bersatu tu dibeku, diorang heran ke? Diorang tak heran pun. Kenapa diorang tak heran tuan-tuan? Mudah saja. Diorang tak heran sebab yang nampak dibeku itu just the tip of the iceberg. The tip of the iceberg. Meaning to say, yang kat bawah ni lagi banyak. Ada kemungkinan duit tu lagi banyak tuan-tuan. Saya sebut hari tu Anwar Musa sendiri kata, dia masuk ke dalam bilik Muhyiddin Yassin. Berjuta-juta Muhyiddin Yassin bagi kepada dia. Yang bagi. Dia umpama macam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada beza di antara 1 bilion dengan 1 juta ringgit. Dia beza dia macam ni. Mudah je. Tolong share tuan-tuan. Tolong share. Dia mudah saja. Beza dia apa? Tap-tap belah sekali Beza dia, umpama tuan-tuan ada RM1,000. Tiba-tiba datang seorang kawan kata, pinjam RM1. Kalau tuan-tuan ada RM1,000, kalau tuan-tuan nak bagi RM1, agak-agak berat hati tak? Tak berat kan? Itu beza orang yang ada 1 bilion nak bagi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu umpama dia. Bayangkan kalau ada 3-4 bilion. Umpama dia ada RM4,000. Tiba-tiba ada seorang kawan yang datang. Jap, pinjam RM300 jap. Kau ada RM4,000. Tuan-tuan ada RM4,000. Kawan pinjam RM300. Nak bagi RM300 agak-agak berat tak hati? Tak berat. Sebab bagi tuan-tuan, sis aku ada RM4,000. Bagi RM300. Aku ada RM3,600 lagi. Itu umpama. Tuan-tuan ada 4 bilion. Bagi dekat tim tu 300 juta. Tuan-tuan ada 3.6 bilion lagi. Contoh, itu contoh kan. So itu umpama dia. Dan di mana-mana datang duit-duit tersebut. Selain daripada kita kata, yang duit disalurkan, duit masa darurat dan sebagainya, jana wibawa. Salah satunya adalah sumber judi. Kita kena faham bahawa pembenterasan judi ini sangat crucial untuk kita nak memastikan ekonomi negara kita tidak runtuh. Ekonomi runtuh, satu sebab aliran wang keluar. Yang kedua, sosial. Tuan-tuan, struktur masalah negara kita sekarang ini adalah struktur. Dan salah satu masalah struktur besar dalam negara kita yang tak boleh nak dielakkan, yang kita kena hadapi, ialah masalah rasuah. Kalau tuan-tuan ingat, tahun 1998, daripada Transparency Index,
1997 lah, 97. Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Kedudukan Malaysia 20 lebih, 27 kalau tak silap saya. Tahun 97. 27 je. Sekarang 60 lebih. Lagi teruk masa PKP itulah 60 lebih. Maksudnya, persepsi pelabur terhadap negara kita amat teruk daripada segi korupsi. So sekarang ini saya tengah tunggu laporan ni, ujung tahun ini kita akan tahulah apa orang kata daripada segi indeks dia berapa, adakah lebih diperbaiki, adakah makin teruk, adakah makin baik, kita akan tahu pada ujung tahun ini. InsyaAllah saya akan update dari semasa ke semasa dan hopefully makin baik. Sebab dengan persepsi tersebut, ni umpama macam ni lah, kalau saya pelabur luar, saya nak pilih kat mana saya nak melabur, saya tengok negara yang paling kurang korupsi. Singapore top 5 in the world, top 5, transparent. Persepsi sebab itu orang sanggup melabur dalam negara dia walaupun negara dia kecil. Top 5 tuan-tuan. Scandinavian country tak payah cerita lah, dekat Europe tu. Norway, Sweden, sebagainya itu tak payah cerita. Even UK, US pun nombor 11. Still okay. Brunei pun nombor 30 tuan-tuan. Kita 60. Allah, teruknya. Jadi sekarang ini kita cuba nak memperbaiki image tersebut. Dan itulah peranan paling besar yang kita nak kena banteras tuan-tuan. Kita nak kena bentuk dan apa orang kata dan lawan balik. Perkara itu yang kita kena betulkan balik. Anwar Ibrahim sekarang lead, dia nak betulkan balik. Dan segala kes-kes yang berlaku, kes Zahid, kes Najib, kes Zana Wibawa, kes Hamzah Zainuddin, semua kes ini termasuk Hamzah Zainuddin hari itu kena serbu rumah dia, jangan tak tahu, berkenaan dengan LHDN, semua ini sedang berlangsung dan let the law take its course. Biarkan undang-undang tu meneruskan. Kalau dia bersalah, dia bersalah. Kalau dia tak bersalah, dia tak bersalah. Perdana Menteri tak masuk campur. Supaya memberi keyakinan kepada pelabur dan juga pelaburan di dalam negara kita. Baru ni, tuan-tuan tak perasan tau. Tapi Sime Darby sudah take over, sudah beli 60 lebih % saham UMW. United UMW apa? Yang tuan punya apa orang kata Honda apa UMW apa? Toyota, Honda. Itulah yang itulah syarikat itulah kan. UMW Malaysia telah dibeli oleh Sime Darby. Kenapa tuan-tuan? Yang pertama, hari itu apa orang kata Tesla mengumumkan akan melabur puluhan bilion ringgit di dalam Malaysia. Lepas tu Geely syarikat yang memiliki Proton sekarang ini mengatakan mereka akan membuka satu lagi kilang ke apa, pelaburan lebih 10 bilion USD. Sekarang ini Sime Darby pula take over UMW dan nak invest di dalam pemotoran ini. Kenapa tiba-tiba semua pergi ke arah pemotoran ni? UMW, Geely, lepas itu apa orang kata Tesla. Nampaknya UMW dan juga Sime Darby nampak since Geely dengan apa orang kata Tesla dah masuk ke dalam negara kita, dia nak ride on this opportunity. Saya nampak macam tu lah. Saya tak tahu tuan-tuan nampak ke tidak. So bermakna ada kerancakan ekonomi daripada industri yang bukan kerajaan. Selama ini, yalah memang ada orang kata UMW, I think UMW kot ke Sandabi. Mesti ada share government ke dalam tu. Tak kisahlah. Tapi poinnya adalah swasta mula dah berminat untuk take over, mergers dan sebagainya. Disebabkan oleh ada pergerakan dalam industri. And yang terbaik tuan-tuan, inflasi kita telah turun daripada 4% pada Perdana Menteri memerintah pada masa mula take over. Masa take over hari itu, Perdana Menteri memerintah 4%, hari ini turun kepada hanya 2% kadar perubahan inflasi dalam negara kita. Meaning to say, kalau trend ini semakin baik tuan-tuan, tak mustahil kita akan ada negative inflation. Tidak lama lagi. Of course, nak selesaikan masalah ini, it will take time. Saya teringat dulu masa geng-geng, ingat tak geng-geng TikTok yang pakai yang pakai telur tu. Yang pakai telur, ingat tak? Gambar telur tu. Apa jadi pada dia orang? Mana geng-geng TikTok yang pakai telur tu? #VPN tuan-tuan. #VPN. Baik. Cerita PRK Johor. PRK ini tentang Johor lawan Anasi Luar. Pemuda Johor berkata, PRK negeri ini bukanlah soal PH dan BN menentang Perikatan Nasional. Sebaliknya, ketuanya Nur Azlin Amros berkata, ia pertembungan Johor melawan Anasi Luar yang membawa unsur yang bertentangan nilai bangsa dan Johor. Dalam PRK ini, lihatlah begitu ramai para pencatur politik diterbangkan dari seluruh negara, dari utara, bahkan dari timur tanah air. Masing-masing tidak dapat menyembunyikan keinginan mencampuri urusan kita di selatan, katanya. Tambah Nur Azlin, gelombang yang dibawa PN bukanlah gelombang perubahan,
tetapi gelombang bertujuan merosakkan negeri. Ia memang ada gelombang yang kita rasai, tetapi apa yang dibawa bukanlah gelombang perubahan. Sebaliknya, gelombang adalah gelombang yang merosakkan negeri dengan unsur-unsur luar yang nyata bertentangan dengan nilai Johor Darul Takzim. Tuan-tuan, virus Perikatan Nasional ini, mula-mula datang pun, Hadi dah suggest apa? Lembaga pengampunan ini tak betul. Lembaga pengampunan ini tidak mengikut Islam. Lembaga pengampunan ini tidak berjaya. Bukanlah Islamik, bercanggah dengan Islam. Itu sendiri pun dah menyanggah apa yang nak dibawa oleh perlembagaan kita dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu virus yang saya maksudkan. Itulah virus yang kita maksudkan. Jadi bila kenyataan simpang jeram ni ada mungkin ada masalah. Saya setuju. Simpang jeram ada masalah, di Bakri tu ada masalah kerana pengaruh PAS tu ada kat situ. Terutama mereka masih lagi bermain dengan sentimen bangsa. Dua imam, sembelihan tak halal. UMNO ni bukan Islam. Ada yang mengatakan kafir. Saya tak kata dekat Bakri, tapi ada masih lagi mereka yang berpandangan bahawa UMNO itu kafir, kata. Selain daripada PAS undi kafir, tidak berlawan dengan Islam dan sebagainya. Itu antara masalah yang sekarang ini melanda negara kita. Ada yang tanya, Ramli Johari, ini saya terbaca. Ada yang kata, ekonomis kata negative inflation juga tak bagus untuk ekonomi. Komen sikit. Baik. Negative inflation yang berterusan pun tak bagus untuk ekonomi, betul. That's why kalau ada negative inflation, berkemungkinan OPR akan naik. That's why OPR itu digunakan untuk stabilize. Dia umpama pelampung yang digunakan untuk stabiliskan keadaan inflasi. Semua rakyat menyimpan tak berbelanja pun tak baik juga. Semua rakyat berbelanja tak menyimpan pun tak baik juga. So dalam ekonomi ni, cycle tu perlu balance. Dia perlu balance. Dia umpama kalau kita kata dia tak boleh tak bergerak pun tak boleh juga. Rakyat pun tak ada pendapatan. Bergerak terlalu banyak sampaikan harga barang melambung tinggi berbanding dengan pendapatan pun tak boleh juga. That's why interference itu ada. Kena ada government interference dan juga ada market force. So itu secara ringkasnya kita kata. Negatif dalam satu jangka masa yang panjang dan makin turun pun tidak bagus juga. Kena ada interference juga. So betul. In a way betul. Kan, tetapi jangka masa pendek kita perlu. Terutama untuk kita nak stabiliskan dulu harga dan kita nak comparekan dengan kenaikan pendapatan rakyat kita. Baik.